Buletin Didik 17 Januari bersama saya Khairi Hazam Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa berusaha memperkasa sektor pendidikan khususnya dalam pengambilan guru baharu bagi institusi bawah KPM. Justru Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP diminta untuk segera menyelesaikan pengambilan khas guru secara one-off. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, ia bagi membolehkan penempatan 18,702 pegawai perkhidmatan pendidikan dibuat sebelum sesi persekolahan akan datang bermula. Datuk Dr. Razi dalam perkongsian di laman Facebook memaklumkan, perkara tersebut merupakan antara isu utama dalam perbincangan beliau ketika menerima kunjungan pengerusi SPP yang baharu, Datuk Seri Mazlan Yusof di pejabatnya siang tadi. Jelas beliau, ia adalah penting bagi menyediakan guru berkualiti yang mencukupi dalam usaha memenuhi kekosongan jawatan sedia ada. Perkara lain yang turut dibincangkan adalah mengenai pelantikan perkhidmatan guru secara kontrak dan guru interim bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris lantikan tahun 2019 yang akan tamat kontrak pada April ini. Juga urusan lantikan bagi guru interim mata pelajaran pendidikan Islam serta guru interim JPN Sabah dan Sarawak yang kontrak mereka juga akan tamat tahun ini. Selain itu, Datuk Dr. Razi berkata pihaknya bersama SPP akan meneliti isu berkaitan lebihan graduan pendidikan bagi mata pelajaran tertentu. Ia termasuk graduan pendidikan awal kanak-kanak PAKK. Menteri Kanan Pendidikan itu berkata dalam pertemuan itu, mereka juga membincangkan isu pengambilan anggota kumpulan pelaksana AKP yang perlu disegerakan bagi membantu melancarkan pengoperasian sekolah. Kementerian Pengajian Tinggi KPT memperkenalkan rangka tindakan kesejahteraan pendidikan tinggi atau Sejahtera IPT. Menurut Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, ia merupakan pelan jangka masa sederhana KPT bagi meneruskan momentum kecemerlangan pendidikan tinggi yang terkesan akibat pandemik COVID-19. 7 strategi utama menjadi asas Sejahtera IPT. Ia termasuk mengukuhkan ekosistem kampus yang selamat, memperkukuh kebolehpasaran graduan, memperkasakan agenda pendigitalan, memantapkan jaringan kolaborasi strategik, memacu kesejahteraan komuniti, mempersada kecemerlangan institusi dan menyemarak semangat #KPT Prihatin. Di bawah strategi pertama, beliau turut mencadangkan agar dasar dan perkhidmatan berkaitan kesihatan mental di IPT diberi perhatian serius dan diperkukuhkan. Saya juga ingin IPT mengambil pendekatan agar menawarkan lebih banyak program yang bersifat lintas disiplin sebagai industri kreatif dengan keusahawanan digital bagi menghasilkan kreatifpreneur. Eksplorasi bidang kreatifpreneur di IPT khususnya melalui platform digital dapat mendorong pelajar untuk menjadi lebih proaktif dalam mencari peluang yang membolehkan lebih ramai golongan muda berupaya mencipta. Beliau berkata demikian dalam Majlis Amanat Menteri Pengajian Tinggi untuk tahun ini secara dalam talian siang tadi. Dalam pada itu, KPT juga akan memulakan pembangunan pelantar pembelajaran digital kebangsaan. Ia bertujuan memberi ruang dan peluang kepada lebih ramai individu untuk mendapat akses kepada pembelajaran di samping memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat. Pihak KPT sentiasa komited memastikan peranannya dalam menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara dapat dilaksanakan sekaligus memberi manfaat kepada generasi muda. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP akan memanfaatkan 10 pusat teknologi COT yang sedia ada sebagai pusat kompetensi bagi memenuhi keperluan masyarakat dan industri. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah peranan pusat tersebut adalah menawarkan perkhidmatan menyelesaikan perkara berkaitan teknologi bagi memenuhi keperluan masyarakat dan industri. Tuanku Syed Faizuddin yang juga Chancellor UNIMAP bertitah Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra PTSFP akan terus memperkasakan peranannya sebagai hub komuniti untuk warga universiti dan komuniti sekitar seiring dengan konsep UNIMAP for Society. Baginda juga bertitah Ronald McDonald House Charities RMHC Sensory Room merupakan fasiliti terkini yang dibangunkan oleh PTSFP bagi memenuhi keperluan meningkatkan keupayaan deria dalam kalangan golongan autisma. Kemudahan ini telah mula beroperasi pada pertengahan tahun lepas, menempatkan sistem rangsangan deria yang dikenali sebagai Snodgeland. Sistem ini yang bernilai lebih RM100,000 disumbangkan sepenuhnya oleh RMHC.
Tarikh peralihan ke fasa endemik dijangka diputuskan dalam mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 minggu depan selepas menerima taklimat Kementerian Kesihatan KKM, Kementerian Luar Negeri MOFA dan beberapa pihak berkaitan. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, taklimat antaranya membabitkan situasi semasa banjir, jangkitan Omicron dan pengembara khususnya dari Arab Saudi. Taklimat daripada KKM, daripada MOFA, daripada pihak-pihak lain untuk kita bentangkan kepada jawatan kuasa khas yang dipengerusikan COVID yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menentukan, membuat keputusan dan mengumumkan bila tarikh sebenarnya untuk kita mula beralih ke fasa endemik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan amanat Tahun Baharu 2022 untuk kementeriannya di Wisma Perwira Ibu Negara. Tambahnya, keputusan fasa peralihan ke endemik tidak akan dilakukan secara sebarangan. Justru penangguhan fasa itu melibatkan tempoh 2 hingga 3 minggu dari tarikh asal, iaitu minggu pertama Januari. Kembali di Buletin Didik, sistem pengujian lesen memandu otomasi atau e-testing bakal dilaksanakan pada April ini. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Datuk Zalaini Hashim berkata, menerusi sistem itu, pegawai penguji JPJ akan memantau dari bilik kawalan manakala calon yang diuji berada bersendirian dalam kereta. Jelas beliau, menerusi sistem berkenaan, keputusan ujian memandu akan dijana secara terus tanpa perlu menunggu tempoh 2 minggu seperti ketika ini. Sistem e-testing itu bertujuan meningkat integriti dan kebolehpercayaan masyarakat terhadap sistem pengujian lesen memandu yang diadakan secara elektronik. Bilangan tester kita berkurangan sebab kebanyakan proses testing itu sendiri, bahagian 1, 2, 3 akan dibantu sepenuhnya dengan gadget IT. Tapi pihak JPJ yang mana kalau tengokkan sekarang paling kurang kan 6-7 orang pada satu IM tu. Kalau menggunakan e-testing ni kita boleh jimatkan, kita boleh mobilize yang selebih 6-7 orang, 8 orang ke kerja-kerja penguasaan sebab mereka hanya perlukan 2 hingga 3 orang saja. Beliau sebelum itu menyempurnakan Majlis Amanat Tahun Baharu dan Perhimpunan Setia JPJ 2022 di Putrajaya. Tambahnya, tiada perubahan silibus dan 6 elemen latihan serta ujian memandu masih diguna pakai pada sistem e-testing seperti mendaki dan menurun bukit, memakir sisi serta pergerakan 3 penjuru. Sistem itu akan dilaksanakan secara berperingkat dengan 232 institut memandu seluruh negara mendapatkan aplikasi e-testing di pusat penyedia dilantik JPJ. Sistem berkenaan sudah dipraktikkan di Korea dan Jepun. Sementara Malaysia akan ke arah itu bagi meningkat kemudahan kepada orang awam menggunakan perkhidmatan JPJ. Mahkamah Tinggi Shah Alam mengetepikan hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000 terhadap remaja yang dimandikan seperti jenazah atas kesalahan cubaan mencuri tabung masjid di Kuang Rawang minggu lalu. Hakim Datuk Abdul Halim Aman membuat keputusan itu terhadap Daniel Iskandar, 19 tahun dan menggantikan hukuman kepada khidmat masyarakat selama 120 jam bagi tempoh 6 bulan. Mahkamah membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan. Minggu lalu, kes remaja terbabit tular selepas dia dimandikan seperti jenazah. Dia kemudian dihukum penjara 10 hari dan denda RM4,000 oleh Mahkamah Majistret Selayang kerana cuba mencuri tabung masjid di Kuang Rawang. Seorang penternak lembu di Kemaman Terengganu bimbang selepas ternakan ditemui mati dipercayai di baham harimau belang. Dalam kejadian pada petang Jumaat lalu, bangkai lembu ditemui dalam sebuah parit dengan kesan di baham haiwan pemangsa itu tidak jauh dari kandang miliknya.
Ramli Muhammad, 65 tahun, mengusahakan ternakan lembu di kebunnya yang terletak di Kampung Cabang sejak tahun 2018. Pada hari kejadian, dia menyedari kehilangan seekor lembu peliharaannya pada jam 3 petang ketika hendak memberi haiwan ternakannya makan. Dia bersama menantunya Muhammad Safwan Mat Pilus, 35 tahun, kemudian mencari haiwan terbabit sebelum menjumpai bangkainya. Bahagian badan dan kepala lembu miliknya ditemui dalam sebuah parit pada jarak kira-kira 100 meter dari kandang. Setelah diperiksa, terdapat kesan gigitan di bahagian leher dan kepala, manakala kesan tapak kaki harimau turut ditemui sekitar kawasan bangkai lembu. Semalam hari Sabtu tu, petang juga datang, nak cek balik bangkai tu. Kita tengok bangkai pun tak ada dah. Dah ada diangkut. Tapi kesan heret pun tak nampak. Tapi kita nampak badi bangkai yang dalam parit tu dah hilang. Kepala tu dah dibawa ke atas darat tu, di bawah pokok durian tu, ada makan lagi lah. Untuk situasi sekarang ni agak bimbang juga nak datang petang-petang juga. Sebab saya pun biasa berdua je dengan abang ipar kalau ayah tak ikut. Jadi bimbang juga datang dengan kawasan macam ni. Tak ada orang ramai macam ni. Takut juga lah. Menurut Ramli, keluarganya kini bimbang keselamatan diri mereka setiap kali berada di kebun. Sementara itu, Pengarah Perkhidmatan Terengganu Lu Kian Siang ketika dihubungi mengesahkan telah menerima laporan kejadian. Pihaknya melakukan pemantauan selain menasihatkan penternak berwaspada dan peka dengan persekitaran mereka. Serangan jantung berlaku apabila aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung terlalu berkurangan atau dihalang sama sekali. Bukan semua serangan jantung terjadi secara mendadak atau sakit dada yang teruk kerana simptomnya berbeza mengikut individu. Justru pengetahuan mengenai simptom awal serangan jantung amat penting bagi memastikan kesannya tidak menjadi lebih buruk. Kalau boleh, kalau dah lama tinggal exercise and then tiba-tiba umur 40-an tu baru nak start balik exercise, terutamanya kalau naik exercise ke hiking, bukit ke, jogging ke whatever, buat pemeriksaan kesihatan dulu, terutamanya salur darah jantung. Sebab kita tak tahu, ada kemungkinan by the time umur 40-an tu mungkin kita sudah ada plug ataupun yang kita panggil penyempitan dalam salur darah tu sudah ada pada masa tu. Secara am, serangan jantung terjadi apabila salur darah di jantung yang dikenali sebagai arteri koronari tersumbat. Antara penyumbang terjadinya perkara itu ialah faktor gaya hidup dan merokok. Di peringkat awal, kebiasaannya pesakit yang terkena serangan jantung akan mengadu sakit dan rasa seperti ditekan, berat serta ketat di bahagian tengah dada. Pesakit juga akan mengalami kesukaran bernafas, keletihan serta berpeluh dan lenguh di bahagian seperti tangan kiri dan leher. Simptom ini akan dirasai ketika bersenam atau stres. Namun jika simptom itu terjadi di luar waktu berkenaan seperti ketika tidur atau duduk, kemungkinan salur darah sudah tersumbat 100%. Jika ia berlaku, individu terbabit perlu segera ke hospital. Pengambilan dos penggalak vaksin COVID-19 bukan sahaja memberi pelindungan tambahan, tetapi ia juga satu kelegaan apabila berada di kawasan awam. Namun ia bukan jaminan jangkitan tidak akan berlaku. Malah pematuhan kepada SOP wajib dipatuhi semua. Dan menjelang hari perayaan yang menyaksikan kawasan tumpuan dibanjiri orang ramai, pematuhan pemantauan dan penguatkuasaan sangat penting. Kami meninjau ke Zoo Negara melihat kesedaran masyarakat selepas bebas ke sana ke sini. Pihak pengurusan Zoo Negara di Hulu Kelang, Selangor ini sangat menitik beratkan pematuhan SOP dan pengunjung sentiasa diperhati serta akan ditegur. Menjadi lokasi tumpuan keluarga, bukan sahaja golongan dewasa, malah kanak-kanak juga terdedah kepada jangkitan COVID-19 jika ada yang ingkar. Walaupun menjadi kelebihan kepada yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin, tetapi jika lalai, mungkin kita boleh dijangkiti. Okey, sebelum saya masuk tu, saya scan My Sejahtera dengan keluarga. Lepas tu dia nak tengok yang isteri saya punya My Sejahtera untuk tengok vaksin kan. Macam tu lah. Lepas tu cek suhu semua. Okey lah. Rasa government kata jarak 1 meter lah. Dan selalu mask on lah kalau nak enjoy ni apa-apa binatang ke ni Zoo Negara, SOP first. Okey. Hari ini taklah ramai sangat. Saya rasa okey. It's like memang ada social distancing and all this thing. Saya rasa mereka follow SOP. Saya boleh nampak semua memang pakai face mask dan lagi satu kebersihan.
Memang semua buang dalam tong sampah lah. Justru walaupun kita sudah berada di fasa 4 pelan pemulihan negara, kita masih berada dalam kategori pandemik. Lebih-lebih lagi pelbagai varian baharu yang dikenal pasti dan untuk kita perlu terus berhati-hati. Meskipun terpaksa mengikat perut dan menghabiskan duit simpanan, seorang bekas pemandu lori di Kemaman Terengganu tidak pernah lokek berkongsi rezeki dengan kucing terbiar peliharaannya. Itu antara kisah Rusli Ibrahim 66 tahun dan isteri Masnun Sufeno 60 tahun dari kampung Pengkalan Cicar, Bukit Kuang yang mula memelihara kucing jalanan sejak 30 tahun lalu. Menurut Rusli, dia sering mengambil kucing terbiar di sekitar kawasan pasar di Bandar Cukai di mana sering menjadi tumpuan orang ramai untuk membuang kucing. Bapa kepada 6 anak dan memiliki 16 cucu itu turut membawa balik kucing yang sakit untuk diberi ubat selain dijaga hingga pulih sepenuhnya. Rusli membelanjakan hampir RM2,000 sebulan untuk kos makanan dan rawatan untuk hampir 100 ekor kucing jalanan peliharaannya. Malah dia dan isteri terpaksa bergadai barang kemas beberapa kali. Juga pernah hanya memakan nasi berlauk telur semata-mata untuk memastikan mereka mampu membeli makanan dan membiayai kos rawatan kucing. Pasangan itu bagaimanapun tidak menganggapnya sebagai beban, sebaliknya bersangka baik ada rezeki lain yang akan datang. Saya bersyukur, berterima kasih kepada sahabat-sahabat, grup-grup yang mana memberi sumbangan sekarang hampir dalam 2,000 lebih lah. Memberi sumbangan untuk baik pulih kandang kucing ni. Lepas tu sumbangan daripada YB Ustaz Azri pun ada juga sedikit. Daripada OSPD Polis Kemaman pun ada juga sedikit. Lepas tu daripada sahabat-sahabat pun ada jugalah orang. Jelasnya dia bercadang untuk membesarkan lagi pusat jagaan kucing jalanannya sekiranya mempunyai dana yang mencukupi pada masa hadapan. Bagi individu yang ingin menyumbang makanan kucing atau menghulurkan sumbangan dana untuk kucing di rumah perlindungan itu, boleh berbuat demikian di nombor akaun serta talian tertera. Baik, seorang artis di India memecahkan rekod dunia dengan menghasilkan lukisan sebesar 629.97 meter persegi. Ravi Soni dari Udaipur menerima pengiktirafan rekod dunia Guinness bagi kategori lukisan paling besar dihasilkan individu. Ravi menghasilkan karya seni itu di gelanggang bola keranjang yang terletak di Gandhi Ground, Udaipur. Dia menggunakan kanvas PVC dengan lukisan bertajuk Tree of Life dan menyiapkannya dalam tempoh 24 jam 33 minit. Ravi meleburkan rekod dunia seorang artis warga Itali pada 2020 yang menghasilkan lukisan berukuran 568.47 meter persegi. Ravi berkata dia mendapat inspirasi untuk menghasilkan lukisan itu daripada pokok baobab yang terkenal dengan jangka hayat panjang. Ini kerana pokok baobab adalah contoh klasik meneruskan kelangsungan hidup dalam keadaan mencabar. Terima kasih kepada anda yang terus saja bersama kami di Buletin Didik. Sukan, pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membabitkan sumbangan RM10 juta daripada kerajaan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada tahun ini pastinya satu suntikan moral kepada industri bola sepak negara untuk kembali bersaing selepas menerima kritikan hebat kebelakangan ini. Bagi menunjukkan sokongan kerajaan kepada pembangunan bola sepak negara, maka saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan pada tahun 22 ini akan menyumbangkan sebanyak RM10 juta kepada FAM. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pagi tadi hadir merasmikan Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM di Presin 5 Putrajaya. Kerajaan menurut beliau sentiasa berusaha melakukan yang terbaik bagi membantu perkembangan mutu bola sepak negara. Pelan Hala 7 atau F30 yang dilancarkan FAM pada 2018. Dilihat kesungguhan badan induk itu melaksanakan pelan menyeluruh ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara bola sepak yang disegani. Perdana Menteri dalam ucapannya turut melahirkan kekaguman peningkatan prestasi bola sepak Vietnam. Apa yang membezakan Malaysia dan Vietnam? Jawapannya adalah pembangunan bola sepak di peringkat awal. Kunci kepada peningkatan prestasi pasukan Vietnam ialah Akademi Hoang An Gia Lai
yang menjalinkan kerjasama dengan pasukan Arsenal, Sekolah Bola Sepak Perancis, JMG Academy dan sokongan konglomerat Vietnam. Jika kita memperhebatkan pembangunan seperti akademi yang bermula daripada daerah dan seterusnya ke negeri, kita juga akan dapat melahirkan pemain-pemain yang bagus dan berbakat. Simbolik majlis pagi tadi, Perdana Menteri diiringi Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin menaiki jengkaut tanda bermulanya proses pembinaan Ibu Pejabat Baharu FAM, membabitkan kos lebih 30 juta ringgit. Pembinaan akan bermula tahun ini dan selewatnya siap sepenuhnya pada 2025. Selain Ibu Pejabat Baharu yang serba lengkap dalam menepati aspirasi dan tuntutan bola sepak moden, padang latihan bola sepak kebangsaan juga akan dibina dalam keluasan 13 ekar yang dilengkapi dengan tapak latihan tertutup, gimnasium, sauna dan pelbagai kemudahan bola sepak moden. Kita akan gunakan duit itu sebaik mungkin, termasuk untuk national team, untuk kegunaan FAM khususan bajet, because we have a budget for next year. Pada perkembangan lain, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu akan memberi sokongan penuh hasrat FAM untuk membida selaku tuan rumah pusingan bola sepak kelayakan Piala Asia 2023 Jun ini. Kita mengalu-alukan segala usaha yang sedang dibuat oleh pihak FAM untuk perkara tersebut, dan tentunya jika kita mendapat kita hendak membuat bidaan, tentunya kerajaan juga perlu bekerjasama rapat dengan pihak FAM, dan saya memberikan komitmen daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk bekerjasama rapat bagi memastikan apabila kita melakukan bidaan, ianya akan mendapat hasil yang kita idam-idamkan. Pengalaman beraksi di pentas antarabangsa jelas membantu pelumba go-kart negara Putera Adam Halim pada saingan kejuaraan karting Malaysia 2021. Walaupun baru mencecah 16 tahun, Putera Adam berjaya mengesahkan gelaran juara keseluruhan bagi kategori senior. Putera Adam sememangnya diletakkan sebagai pilihan utama untuk mencerai kategori senior walaupun berdepan saingan pelumba yang lebih berusia dan berpengalaman. Apatah lagi reputasinya selaku pelumba go-kart pertama negara menaiki podium sebanyak 2 kali pada siri Super WSK Master Itali pada 2016 dan 2017. Perlumbaan terakhir Putera Adam mengungguli saingan dengan kepantasan 16 minit 22.522 saat. Sementara rakan sepasukannya Putera Imran yang ketinggalan 0.328 saat di tempat kedua, manakala Nick Irwan dari pasukan DRM Racing dengan catatan 16 minit 23.823 saat di tempat ketiga. Dengan kejayaan itu, pelumba kelahiran Subang Jaya Selangor ini dinobat selaku juara keseluruhan dengan 522 mata selepas 6 pusingan, sekaligus mengatasi pencabar utamanya Muizzuddin Musyafa Abdul Ghaffar di tempat kedua dengan 497 mata. Raja Arif Raja Azmi di tempat ketiga dengan 451 mata. Masa during the race just now, I felt very nervous, because I didn't have the speed and everyone was catching up. And as soon as I crossed the checker flag, I was really happy, and all of the nervousness was just all gone. It's really important to me, obviously, because it was a long season and there were a lot of challenges. But alhamdulillah, we were the best out of all. Selepas saingan di Sepang, Putera Adam akan kembali berkelana ke Eropah untuk menyertai GT4 di Jerman April nanti. Visual secara dekat perlumbaan bot laju mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.